بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan dalam My Quran Time, baca faham amal, dan kita bertuah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan syukur, kita masuk kepada surah yang ke-7, surah Al-A'raf. Satu surah Makkiyah, pasangan kepada surah Al-An'am yang telah pun kita selesai tadabbur semalam bersama dengan tuan-tuan sekalian, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Alhamdulillah. Masya-Allah. Ya, kita masuk pada surah baru Ustaz. Betul Ustaz. Ya, jadi satu bila mengkaji melihat pada surah Al-An'am, Ya. Caranya itu sedikit berbeza, Ya. kerana ini surah Makkiyah berbanding dengan surah Madaniyah. Surah Al-A'raf lagi deep lagi apa yang disampaikan. Sudah tentunya pada tuan-tuan yang bersedia gembira pada hari ini, jom kita share sama-sama di Facebook, beritahu pada kawan-kawan hari ini surah baru, ya, yang ingin kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mohon pada Allah SWT diberikan ilmu. Itulah yang kita belajar daripada surah Al-An'am, bahawa ilmu adalah asas penting untuk tauhid. Dengan ilmu kita akan menggunakan kapasiti akal kita dengan baik. Tanpa ilmu kita lihat matahari, kita lihat bintang, kita lihat apa sahaja yang ada di dunia ini tanpa makna. Tetapi dengan ilmu itulah yang ditunjukkan contoh oleh Nabi Ibrahim, berhujah dengan kaumnya, tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim menyatakan wama ana minal musyrikin. Tidak akan aku ini mensyirikkan Allah SWT kerana ada ilmu. Tidak mungkin. Jadi pada hari ini kita ingin masuk kepada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 Ustaz, ya. Tapi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita mula dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan petunjuk dan hidayah kepada kita, jalan yang lurus, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Ummul Quran Al-Fatihah untuk memulakan majlis kita pada hari ini. Selepas kita sudah pun melihat kepada beberapa surah Ustaz, ya, surah
Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Itu adalah surah-surah madaniyah yang panjang, memang panjang, diikuti oleh surah Al-An'am ya sebagai surah makkiyah yang panjang, ada 165 ayat yang telah pun kita selesai baca semalam. Dan hari ini kita pergi kepada satu-satunya surah ataupun surah yang paling panjang Ustaz ya. Makkiyah. 25 halaman. Jadi maksudnya 25 hari, 5 minggu kita baru habis kepada surah Al-A'raf. Ya, daripada halaman 151 ini hingga halaman 176. Jadi apakah yang ada ya dalam surah ini? Surah ini Al-A'raf maksudnya ialah benteng yang tinggi ya, namanya benteng yang tinggi, tempat tertinggi yang ada di antara neraka dan syurga. Ya. Jadi pada ayat 46 48 nanti kita akan melihat kepada kisah ini, kisah Allah bawakan ada individu insan yang berada di tengah-tengah di antara syurga neraka, tapi pada ayat 49 nanti Allah dengan rahmat Allah izinkannya masuk ke dalam syurga. Ya, Allah ni maha baik. Tapi janganlah pula kita kata kalau macam tu saya duduk atas pagar jelah. Kan, atas pagar saja. Atas pagar itu pun ada dia punya komitmen dia, dan lebih daripada itu macam kita kalau pergi ke London Ustaz ya. Tiba-tiba sampai kat sana tak boleh pergi ke London pasal mungkin tak lepas dia punya job ke apa ke. Duduk dekat airport itu 3 bulan. Kan dah sampai London dah selfie sana sini apa sebagainya, tiba-tiba mana gambar apa Ustaz kalau dekat London Bridge tak nampak kan, rupanya pakai gambar daripada Facebook, daripada Google ya, tak sampai mukanya tu nampak macam crop, rupanya tak dapat sampai, kena tunggu, tapi akhirnya dapat pergi juga. Itu amat menyeksakan. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak terelak daripada berada di atas pagar, di atas dinding ataupun benteng tertinggi namanya Al-A'raf. Jadi ini tema tentang surah ini, ambil pendirian pasal dalam kehidupan kita ini pendirian kita ini selalu goncang, dan biasanya dia ditiup ya, dia bukan digoncang kuat, ditiup perlahan-lahan oleh satu makhluk yang bernama apa Ustaz? Syaitan. Cara dia itu Allah bongkar. Kalau surah Baqarah itu ada secara ringkas, di sini Allah bongkar memang berayat-ayat ya, bagaimana syaitan mengayat manusia. Jadi kita sama-sama lihat sinopsis halaman pertama kita, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Allah memulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf potong, dan kemudian menceritakan tentang mengikut Al-Quran ya, tentang peranan Al-Quran, bagaimana Al-Quran boleh membina pendirian kita, dan Al-Quran ini akan menjadi peringatan sehingga kita tidak menjadi orang yang atas pagar. Ini cara untuk kita belajar. Kalau kita rasa macam memang saya nak bawa keluarga saya ke syurga, tak nak dekat apa Ustaz? Dekat atas pagar. Kan? Ini surahnya. Ayat 4 hingga 5, apakah akibat mendustakan para rasul di dunia? Ya, sama seperti surah Al-An'am ada cerita pasal mendustakan para rasul. Tapi kita akan lihat lebih lanjut lagi mengapa, apa sebab ya orang mendustakan para rasul ataupun mesej daripada rasul di dunia ini. Ayat 4 hingga 5, kemudian ayat 6 hingga 9, akibat daripada kekufuran di akhirat kelak dan hisab yang berat terhadap amal perbuatan. Kita akan lihat bagaimana timbangan ini sentiasa diperhatikan agar kita mengambil penting ya, jangan enteng terhadap bekalan kita ke sana. Dan ayat 10, banyaknya nikmat Allah kepada hamba-Nya. Ayat ke-11, bermula kisah Nabi Adam dan Iblis yang telah termaktub dalam surah Al-Baqarah, kali ini dirungkai, dibongkar dengan lebih terperinci lagi untuk sama-sama kita sedar jangan sampai kita punya pendirian diganggu gugat, was-was oleh syaitan. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu. Kalau surah Al-A'raf ini Ustaznya, dia adalah yang kita nyatakan tadi paling panjang surah Makkiyah. Kemudian dia ada kaitan dengan surah Al-An'am. Ya, sebelum kita nak mula ni, surah Al-An'am contohnya bercakap tentang di hujung surah Al-An'am itu bercakap tentang Syiah, ya, orang yang suka memecah belahkan, mengasing-asingkan dunia akhirat asing, ya, ataupun intelek, emosi diasingkan. Ya, padahal sebenarnya orang baca Quran, dia bijak macam mana pun dia amat emosi. Ya, dia menggunakan emosi. Orang yang amat seni, amat emosi pun dia akan jadi amat intelek. Disebabkan
Quran ini bukannya Syiah, ya, dia tidak menyebabkan Syiah ni orang cakap ada kaitan dengan Syiah. Bukan sekadar itu, ya. Ini kita bercakap tentang mindset. Walaupun orang tu bukan Syiah, tapi dia ada mindset mengasing-asingkan apa yang ada dunia akhirat, ibadah dan juga kehidupan, padahal sebenarnya kehidupan itu adalah ibadah yang satu. Jadi dalam surah itu bila bercakap tentang pecah-pecah ini daripada siapa? Godaan syaitan, dalam surah Al-A'raf akan dibongkar macam mana syaitan meniup agar kita asingkan, pecah-pecahkan. Ya, syaitan tadi tak suka kita nampak bahawa semua label akhirat dia tak suka. Ya, dia tak suka inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati yang kita lihat semalam, ya. Dia tak suka. Jadi dia akan asingkan. Kalau boleh duduk kat dunia kan, urusan akhirat pergi masuk masjid sahaja. Yang itu akan ditunjukkan modus operandi dia. Yang pertama. Yang kedua, surah Al-An'am ini ada cerita di hujung ayatnya 165 berkaitan dengan khalifah. Khalifah. Dan siapakah khalifah? Khalifah yang dipilih oleh Allah adalah Adam dan Bani Adam. Jadi dalam surah Al-A'raf ini akan ceritalah Nabi Adam, bila Adam saja keluar perkataan 7 kali ataupun 7 peristiwa dalam Al-Quran Ustaz, bukan 7 kali, 7 tempat, mesti ada cerita pasal iblis. Surah Al-Baqarah ada, surah Al-A'raf ada, surah apa lagi Ustaz? Surah Al-Kahfi ada. Adam saja mesti ada kaitan dengan sejarah kita sebagai manusia dan mesti ada kaitan dengan iblis. Jadi kita jangan lupa sejarah kita. Ya, pasal pelanduk biasanya lupa perangkap Ustaz. Tapi perangkap tidak pernah lupakan pelanduk. Walaupun kita bukan pelanduk lah, ya. Itu perumpamaan kita pada hari ini. Pantun tak ada, kita pakai perumpamaan Ustaz, ya. Yang ketiganya, dari segi Nabi dan Rasul, surah Al-An'am dinyatakan senarai Nabi ada sekitar 16-17 secara ringkas, tapi mereka mendapat tentangan. Maka pada surah ini akan diberikan perincian. Ada sekitar 6 Nabi yang diberikan perincian dalam surah ini, di mana apakah yang diperincikan, bagaimana mereka ini, bila kita cakap tadi tentang mengambil stand, mengambil pendirian, Nabi ada pendirian untuk pergi ke syurga mendapat rahmat Allah, orang-orangnya pula menentang. Jadi cerita itu diperincikan untuk kita mengambil pelajaran agar kita tidak mengulang peristiwa kaum-kaum sebelum ini. Sebabnya surah Al-An'am digelar sebagai ayatillah, ya, menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Langit, tentang bumi, macam-macam, tumbuhan, haiwan. Tapi di dalam surah Al-A'raf ini dikaitkan dengan ayyamillah. Hari-hari Allah, ya, hari-hari, maksudnya big day lah, big day, hari besar Allah bantu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Lut, kepada Nabi Syuaib, pada nabi-nabi yang dinyatakan dalam surah ini. Jadi mengapa perlu ayyamillah? Dalam hidup kita tuan-tuan, kita ada peristiwa-peristiwa Allah bantu kita. Betul, Sas. Kita susah, kita dah tak ada siapa lagi yang bantu kita, sakit ke, kita tak ada duit apa sebagainya, tapi bila Allah bantu, ya, kita sebenarnya setiap hari Allah bantu Ustaz, ya, nak minum air ni pun Allah bantu, kan. Tapi tak minum sekarang, tak minum sekarang. Tetapi ialah manusia ni, dia kalau kecil-kecil minum air, dia rasa macam air kosong je, contohlah, kan. Bukan, padahal sebenarnya air kosong ni bagi orang yang kena masuk air melalui hidung ke, terus tebuk ke, itu sebagai satu perkara yang besar sebenarnya. Tapi Allah akan bagi pengalaman pada setiap orang. Saya yakin tuan-tuan pernah ada pengalaman. Kalau kita tidak ada pengalaman itu, baca balik surah Al-A'raf, nanti kita akan berjumpa, saya rasa macam saya ada pengalaman Allah bantu saya A, B, C. Kisah itu penting tuan-tuan. Untuk apa? Menjelaskan tauhid kita bahawa Allah ini penting, jangan didustakan. Jadi kita nak mula Ustaz. Yes, ini introduction lah, hari pertama Ustaz, ya. Surah baru. Ya. Jadi mari kita tengok kepada ayat 1 hingga 7 daripada muka surat 151. Okey, baik. Terima kasih Fadil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Saya kebetulan Ustaz sebut banyak ni nikmat, air dan sebagainya. Lidah saya ada pecah sikit kat tepi. Ulcer sikit. Jadi dia sebenarnya dia menjadi cabaranlah dalam bacaan Al-Quran, sebab tu penting kita menjaga kesihatan Ustaz. Jadi kita nak baca hari ini permulaan surah Al-A'raf, dan permulaan ayat itu Ustaz sebut tadi, kita mula dengan surah Al-A'raf, antara surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah, kan. Alif lam mim sad ni. Jadi ini Ustaz, kalau kita tak
hati-hati tuan-tuan puan-puan sahabat Al-Quran semua, kalau tak pernah baca dan sebagainya, tak tahu Ustaz macam mana nak baca ni. Betul. Pengalaman saya, ada sahabat-sahabat kongsikan, ada setengah-setengah pembaca dia baca Alamas. Bismillahirrahmanirrahim. Alamas. Kalau surah Al-Baqarah tu alam. Alam. Berlaku sebenarnya, realiti berlaku. Betul. Ada yang memang tak boleh baca yang ni. Kemudian dia penemu duga pilih surah lain pula yang bermula dengan alif lam mim ra. Allah itu lagi bahaya. Jadi apa? Al-Mari. Saya ingatkan main punya betul dia tunjuk. Ini Ustaz senarai yang maksudnya. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, mudah-mudahan kita terus didedahkan dengan Al-Quran. Dapat kita belajar sikit sebanyak. Jadi yang ni nama dia Ustaz mad lazim harfi muthaqqal. Harfi. Harfi huruf, dia huruf-huruf kan. Kalau mad lazim kalimi muthaqqal ya ad-dallin tu. Perkataan. Perkataan komplit kan. Yang ni huruf-huruf mad lazim harfi muthaqqal. Muthaqqal tu maksud dia apa? Maksud dia berat. Berat kan. Jadi dia ada sabdu-sabdu dan sebagainya. Jadi kita tengok nanti insya-Allah. Dia satu huruf tu berapa rakaat? Jangan. Harakat tu banyak sangat. Dia berapa harakat? 6 harakat. 6 harakat. Jadi ini 18 ni. Ini banyak ni, ada 3 18. Okey, mari kita cuba insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita semula ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-7. Kita cuba dengan bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun في صدرك حرج منه لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim, begitulah ayat 1 hingga 7 daripada surah Al-A'raf memulakan pengajian kita pada hari ini. Apabila Allah menyatakan alif lam mim sad, ini adalah huruf muqattaah yang kita belajar daripada surah Al-Baqarah, daripada surah Ali Imran. Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa sebenarnya huruf muqattaah ini melambangkan bahawa kita tidak ada ilmu tentang perkara ini. Allah saja yang tahu, untuk kita setkan sikap kita bahawa sebenarnya ya Allah, saya ini merendah diri, saya tak tahu, tidak sombong. Maka kesannya apa? Hidayah yang kita minta dalam surah Al-Fatihah yang kita baca saban hari itu, insya-Allah Allah berikan, kerana kita sudah menyiapkan hati kita yang rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya selepas huruf muqattaah ini dalam Al-Quran biasanya akan diikuti dengan penerangan tentang sumber hidayah itu. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj, ya, iaitu Allah telah menurunkan satu anugerah yang dinamakan kitab, ya, kitab Al-Quran ini sebagai perlembagaan SOP dalam kehidupan kita. Fala yakun fi sadrika harajum minhu, iaitu jangan ada rasa sesak dada kerananya, kerana ia adalah peringatan. Kita kena beri peringatan kepada ramai orang dengan Al-Quran ini. Wa dzikra lil mu'minin, menjadi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada dua fungsi Al-Quran yang disampaikan di sini, Ustaz, ya. Satu inzar, satu lagi adalah zikra. Inzar ini beri peringatan pada semua orang, tetapi zikra ini dapat panduan ataupun dia dapat zikra pada orang yang digelar sebagai al-mu'minin. Sama ada potential orang itu akan beriman ataupun memang orang itu sudah pun beriman. Pasal lil mu'minin ini adalah kata nama, Ustaz, ya. Jadi maksudnya ialah satu orang yang golongan yang stabil keimanannya dalam kehidupan. Jadi ini adalah ayat 2, ya, ayat 2 memulakan sesi kita pada hari ini. Kita nak sambung lagi beberapa ayat. Kita nak lihat perkataan penting dalam ayat nombor 2 ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan sadara, ya. Ini perkataan yang kita lihat dalam ayat yang kedua, iaitu maksudnya sadar, dada, ya, sadar, sudur, fi sudur, ya. Jadi sudur, sadara ini ada kaitan dengan kembali, ya. Lapisan pertama daripada 4 lapisan dalam hati kita berulang 46 kali. Jadi kalau lapisan pertama sudur, sadar, yang kedua ialah qalb, lapisan ketiga fuad, lapisan keempat namanya albab, lub, ya. Jadi lapisan pertama ini adalah lapisan yang penting. Kerana apa? Inilah tempat baik datang dan juga yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ini pengenalan awal. Allah mula saja dah ada perkataan sadrika, dan bagaimana kita nak memastikan sadar ini tidak haraj, ya, tidak haraj. Kalau kita mudah baca Quran, insya-Allah akhirnya kita ada protection daripada syaitan, daripada iblis. Tapi kalau rasa macam malam-malam je, malam Quran time lagi, kan? Kalau ada perkataan itu keluar, kita kena minta cepat-cepat, ya Allah, kuatkan iman saya, ya Allah, kerana saya nak ambil peringatan. Saya nak ambil peringatan, kalau tidak dia akan jadi susah dan akhirnya kita senang diserang oleh musuh kita, iaitu iblis dan syaitan. Jadi kita berehat sebentar, kita akan bongkar bersama, ya, apakah yang Allah ingin sampaikan tentang surah Al-A'raf. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lantera hidup ini. Ustaz Faz sambung. Sekejap lagi kupasannya. Ya. Subhanallah. Itulah hati kita, raja dalam kehidupan kita, saat sudur ataupun qalb tadi. Ada perbezaan tadi yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan hati kita untuk terus dalami Al-Quran. Tak boleh ke baca je, tak payah belajar tajwid. Baca je tak ikut tajwid. Tak boleh. Sebab bacaan ini bukan bacaan biasa-biasa ni.
Ini adalah kalamullah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihissalam, membacanya dikira ibadah, kan. Jadi mari kita tengok apakah perkongsian tajwid kita hari ini. Mudah-mudahan bacaan kita terus baik dan bertambah baik, amin ya rabbal alamin. Kita nak kongsi hari ini masih lagi berbicara tentang izhar halqi. Apakah yang dimaksudkan dengan izhar, apakah huruf-hurufnya? Iaitulah izhar bermaksud dari segi bahasa nyata dan jelas. Daripada istilah pula maksudnya mengeluarkan setiap huruf daripada makhrajnya tanpa gunnah ataupun tanpa dengung pada huruf yang diizharkan. Manakala huruf-hurufnya pernah saya kongsikan, iaitu ada 6 ataupun sifir dia au hin kha'ahu, alif ha ghain ain ha dan juga kha. Cara baca dia apabila nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar yang 6 ini, maka wajiblah bacaan kita diizharkan. Maksudnya tak boleh dengung. Tak boleh dengung. Dan contoh-contohnya kalau kita boleh perhatikan, iaitulah antaranya min ata ataupun man atai wala tanharhuma. Tanharhuma, nun mati bertemu dengan ha. Syai'in illa, tanwin bertemu dengan hamzah. Haliman ghafura, tanwin bertemu dengan ghain. Kemudian fasayunridu, nun mati bertemu dengan ghain. Kemudian watanhituna, nun mati bertemu dengan ha. Kemudian yang terakhir sekali aliman hakima, tanwin bertemu dengan ha. Maksudnya tempat-tempat yang macam ni. Okey, saya tunjuk contoh senang saja dalam ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Pada ayat yang kedua, mula-mula sekali, kitabun unzila, tanwin bagi depan 2 bertemu dengan hamzah. Kitabun unzila. Jadi tak boleh dengung kat situ. Jangan kitabun, tak boleh. Ataupun kita tak dengung tapi kita pegang dia, tak boleh juga. Kitabun, tak boleh juga. Jelaskan bacaan dia. Kitabun unzila. Yang lepas tu unzila tu baru dengung. Itu ikhfa hakiki pula. Jadi yang kita belajar hari ini izhar halqi, ada 6 huruf au hin kha'ahu, dan cara bacaan dia mestilah kita wajib menjelaskan ataupun kita izharkan bacaan kita apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf alif, au, gha, ha, kha, ain, ghin. 6 huruf. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya dapat buat latihanlah di rumah ataupun bersama dengan guru masing-masing, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Hari ini kita belajar izhar. Izhar 6 Ustaz ya. 6 huruf. 6 huruf. Jadi ini sebagai panduan kita bersama untuk kitabun unzila ya. Tidak perlu ada dengung ya. Betul, nanti kan semua tempat ada dengung tu jadi pelik pula nanti kan. Okey, jadi alhamdulillah, dan kita baru saja tadabbur 2 ayat Ustaz ya, kerana kita permulaan hari bersama dengan surah Al-A'raf. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ketiga tadi, ittabi'u ya, kalau ayat kedua itu Allah mengingatkan kepada nabi, kepada kita yang mengikut pada nabi, iaitu jangan ada pada hati kita haraj ya, sadr itu jangan ada rasa susah. Kalau nabi itu Ustaz bukan susah untuk ikut Quran, tapi nabi level lebih tinggi lagi, tahap lebih tinggi. Dia rasa macam kalau Quran ini tidak sampai kepada seluruh umat, dia rasa bimbang, rasa kan kena buat lebih lagi, nak buat apa lagi, siang malam selalu fikir ya. Jadi Allah kata yang penting ialah kamu litunzira bihi, ingatkan mereka. Zikra ini akan memberi kesan pada orang beriman, dan Allah ingatkan pada ayat yang ketiga peranannya Allah beritahu ittabi'u pada orang-orang musyrik di Mekah itu, ikutlah kepada apa yang telah diturunkan daripada Tuhanmu, wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan ikut selain daripadanya, tetapi sedikit yang mengambil peringatan ya. Dan bila kita cakap tentang zaman sekarang Ustaz ya, yang ambil tazkirah daripada al-Quran ini
tak ramai. Betul. Yang diharapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah, kitalah yang ambil peringatan, kita baca, kita ambil peringatan. Dan bila tazakkarun ini, kita dah belajar daripada surah Al-An'am bahawa sebenarnya bila cakap tentang tazakkarun, benda ni dah ada. Allah ingatkan saja. Bukan baru nak cari, kita rasa macam tauhid ni benda yang terasing, bukan. Just Allah ingatkan kepada kita, dan Allah terus bawa kepada ayyamillah, yang ini tentang orang-orang yang telah dihancurkan sebelum ini pada ayat keempat. Ya, bahawa betapa banyak negeri yang telah kami binasakan azab, dan pada ayat kelima, ketika azab kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanyalah mengucapkan sesungguhnya kami zalimin, kami mengaku. Ya, dan azab ini datang bila? Kalau ayat yang keempat itu, ketika mereka ini bayata, ketika waktu malam, ataupun ketika mereka qailun maksudnya qailulah Ustaz, ya, tengah dia. Kalau qailulah itu tanda orang boleh qailulah ialah kerana ekonomi hidupnya aman. Subhanallah. Kalau orang tengah kerja cari duit apa sebagainya, tak sempat qailulah kan, ya. Tapi kalau orang tu dah duit dah banyak kan, kemudian kerjanya sikit, boleh qailulah pada setiap hari. Jadi ketika mereka dalam keadaan comfort zone, keadaan selesa, maka Allah berikan batsuna, keseksaan. Kerana apa? Kerana mereka melakukan kezaliman. Dan ayat yang ke-6 itu sebenarnya adalah satu muhasabah yang amat berat. Falanas'alannal ladina ursila ilaihim, ya, Allah akan tanya balik pada orang yang telah dihantarkan utusan. Walanas'alannal mursalin, bukan sekadar kaum kita umat Nabi akan ditanya balik, tetapi Nabi pun kena tanya, Ustaz. Nak ceritanya ialah kalau contohnya ada bos tanya, awak dah buat kerja ke belum? Kan, dia tanya gitu je. Dia datang pagi-pagi, macam mana kerja, okey? Kan, tanya gitu je. Itu pun dah mendebarkan, apatah lagi di hadapan Allah semua sekali, termasuk Nabi pun akan ditanyakan. Allah beritahu perkara ini kerana apa? Kerana jangan main-main dengan zikra daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastikan mengambil peringatan daripada Al-Quran yang menjadi kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kisah-kisah yang disampaikan pada ayat 7 dengan ilmu yang benar, walaupun mungkin ada yang kata bahawa mana ada Tuhan pada waktu itu, bukan ada Nabi pada waktu itu, tapi sebenarnya tak nampak, tak semestinya tak ada, Ustaz, ya. Oksigen tuan-tuan hirup sekarang, kan, tak nampak pun, ya, tetapi ada, kan. Itu memerlukan kepada bi'ilmin, sebagaimana dinyatakan pada ayat 7 itu, dengan fakta yang betul, dengan kisah yang betul. Kisah-kisah inilah yang kita akan selusuri dalam surah Al-A'raf. Jadi mari kita baca ayat ke-8 hingga ayat yang ke-11 ini. Allah menekankan mengapa Allah bagi semua ini, kerana Allah nakkan kita bawa sesuatu yang ada weight, bahasa Inggeris, Ustaz, ya, yang ada pemberat pada timbangan kita sampai di akhirat nanti. Jom, Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita nak menyambung sekarang ini ayat ke-8 hingga ayat ke-11. Permulaan bacaan kita nanti ada satu tempat yang kita perlu beri perhatian, iaitu pada permulaan tu, wal waznu yauma idzin al haqq, iaitu yauma idzin. Zin tu asalnya the nun. The nun, hazafkan nun di baris 2 kan, bertemu dengan hamzah wasal pada al haq tu, jadi dia tak boleh nak baca yauma idzin al haq, tak boleh. Yauma idzin al haq tak boleh. Jadi dia gantikan nun tadi tu jadi nun kecil kat bawah dia. Iltiqa as-sakinain, bertemu dua huruf yang sukun. Nun tu baris bawah. Jadi bacaan dia wal waznu yauma idzinil haqq. Okey. Jadi bolehlah kalau sahabat-sahabat Al-Quran semua ada pensel ke apa, kalau nak buat take note sikitlah. Tanda sikit kan. Baik, jom kita baca dengan bacaan jiharkah insya-Allah, ataupun jaharkah ataupun ajam insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا
أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 8 hingga 11 yang dibacakan tadi. Terima kasih Ustaz. Ya, kita menyambung kepada halaman pertama surah Al-A'raf. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ke-8 ini menarik, Allah mulakan ya tentang wal waznu yauma izinil haqq. Maksudnya timbangan al-wazn pada waktu itu, pada hari itu adalah amat-amat benar, betul, itu adalah perkara yang real, ya, bukan main-main, bukan kata betul ke ada akhirat, betul ke akan timbang, betul ke betul. Sebenarnya Allah beritahu ia adalah satu kebenaran dan lebih daripada itu al-haq maksudnya adalah tujuan hidup. Kita kena ada tujuan hidup pada tahun 2021 ni Ustaz ya, untuk memastikan lebih berat kepada apa? Faman thaqulat mawazinuhu, berat timbangannya, faulaika humul muflihun, berat. Ya, macam mana nak jadi berat? Sudah tentu yang kita belajar daripada surah Al-An'am, iaitu mestilah menja'a bil hasanah, ya, siapa yang membawa hasanah maka dia akan jadi berat. Menarik di sini Allah tidak menggunakan perkataan mizanuhu, Allah membawakan perkataan mawazinuhu, ya, ada beza Ustaz ya, satu plural yang digunakan dalam surah ini berbanding dengan singular, ya, jamak dan juga mufrad. Jadi mengapa diletakkan banyak? Maksudnya setiap orang dia ada banyak timbangan. Ya, bukan satu timbang kan. Kalau seorang peniaga tu ada satu tukang ni je kan. Okey, bukan. Dia ada beratus-ratus ataupun berpuluh-puluh. Apa yang berpuluh-puluh? Ada timbangan solat. Contohnya, adakah solat kita berat ke ataupun tak ada hasil? Ingatkan dah sepanjang 50-60 tahun sembahyang diterima Allah, beratlah tu amalan itu. Rupanya ringan Ustaz. Istilahnya haba'an manthura, seperti debu. Mengapa jadi begitu? Kalau katakan lalai, kalau katakan mungkin kita pun tak ada upgrade, tak faham apa yang kita baca, perkara itu perlu kita beri perhatian dalam kita bercakap tentang timbangan solat kita. Quran macam mana pula? Kan, timbangan Quran. Allahu akbar. Pada waktu itu ialah Allah akan tanya balik, kamu ni betul ke baca Quran? Kan, kamu baca Quran apa kesan pada kamu? Kan, sepatutnya zikra lil mukminin. Kamu ni zikra ke ataupun tak ambil tazkirah daripada perkara ini? Timbangan. Ataupun timbangan apa lagi? Niat. Niat buat masak dekat dapur tu kan, niatnya kerana suami ke ataupun kerana Allah SWT? Lain. Itu yang kita belajar surah Al-An'am, iaitu lillahi rabbil alamin. Ceramah macam saya, ini yang takut sikit Ustaz, baca Quran setiap hari bercakap je berapa beribu juta bilion perkataan, yang doakan tuan-tuan agar ianya memang betul memberatkan timbangan, ya, bukannya dengan ringan, ya. Jadi apa lagi Ustaz? Facebook punya account kadang-kadang rasa banyak update tapi rupanya. Jadi dalam surah Al-A'raf ini Allah menekankan tentang betapa pentingnya timbangan berat, ya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru, orang yang kecundang, orang yang rugi, yang bankrupt, bi ayatina yadhlimun, apabila dia menzalimi, ya, tidak mengangkat Allah dalam segala apa
timbangan ataupun amalan-amalan yang dibuat. Itu pada ayat 9. Dan pada ayat yang ke-10 itu bercakap tentang Allah memberikan kepada kita. Ini penting Ustaz ya. Mungkin kita boleh ulang sekali lagi ayat ini berkaitan dengan Allah menempatkan kamu di bumi. Mengapa Allah tempatkan kita di bumi? Kerana nak jadi khalifah. Tetapi ada komen akhir yang amat perlu diberi perhatian pasal sepanjang surah Al-A'raf ini kita akan diberi perhatian pada perkataan hujung itu tashkurun. Kita baca dulu Ustaz. Baik Ustaz. Kita baca ayat yang ke-10 tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Jadi sebenarnya Ustaz ya, kita dua diberikan kemuliaan ya, iaitu kita dijadikan pemimpin di bumi ya, ditempatkan di bumi, dan yang keduanya diberikan penghidupan. Sebenarnya adalah untuk kita bersyukur sangat, terutama apabila kita mengenal diri kita siapa, sejarah Nabi Adam dan Iblis. Iblis tak puas hati kita ni duduk kat bumi. Tak puas hati. Ya, macam mana kita nak tahu puas hati tak puas hati? Insya-Allah kita akan lihat pada kisahnya ya, bermula ayat 11. Hari ini kita reserve dulu Ustaz ya, ayat 11 ini untuk kita bawa pada hari esok insya-Allah. Tapi ceritanya ialah Iblis disuruh untuk sujud, dia tak nak sujud. Lam yakun minasyajidin. Tak nak jadi orang yang sujud. Pasal apa dia tak sujud? Dia tak suka ada juniornya yang pergi ke bumi. Ada tugas khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang biasalah kan, orang tak puas hati kalau orang dapat tugas-tugas khas. Apatah lagi tugas itu ada kaitan dengan agama. Itu perkara yang kita akan bongkar sama-sama. Kita lihat panduan pada hari ini. Kita lihat dahulu situasi halaman 151. Itu ya, yang ada gambar sebelah kiri atas itu. Tak berapa ramai, sikitnya jemaah. Sekarang mencabar Ustaz ya. Itu kita kena ingat bahawa jangan sampai kita jadi orang yang banyak ya. Kita nak jadi orang yang sikit agar mendapat peringatan. Dan Allah mengingatkan kepada kita ya, peristiwa azab dan bawah itu jangan ringankan timbangan amal kita. Dan yang paling pastinya sebelah kanan bawah itu di antara Islam dan juga iblis. Ya, ada dua jenis. Yang tak puas hati ya, siapa yang tak puas hati? Sudah tentunya iblis tak puas hati dengan manusia. Manusia tak pernah tak puas hati dengan iblis ya. Kita sentiasa nak mengajak semua orang kepada kebaikan. Ini yang kita harapkan kita belajar pengenalan awal surah Al-A'raf membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Apa yang kita nak ambil daripada halaman 151 ini sebagai resolusi tindakan kita, dekatkan diri dengan Al-Quran sebagai sumber melapangkan jiwa. Walaupun berat untuk belajar, kena ambil masa, teruskan perjuangan kerana ia confirm akan memberikan kelapangan dan ketenangan. Yang pertama. Yang kedua, peristiwa lalu perlu dijadikan pengajaran agar kesan buruknya itu tidak berulang lagi. Ayyamillah Allah bawakan agar kita jangan mengulang, jangan menjadi orang atas pagar di akhirat nanti. Dan yang ketiga, sentiasa berjaga-jaga agar jauh daripada sifat ego seperti iblis, tidak menerima hakikat Allah menyeru, memilih, dan Allah berkuasa, tetapi iblis tidak puas hati, ingin menggoda manusia. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Taala, Allah pimpin kita daripada Al-Quran yang kita baca. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, jadikan kami ini hamba-hambamu yang mana senantiasa dekat dengan Al-Quran, ya Allah, membacanya, memahaminya, menghafalnya,
mengamalkannya dan menyebarkannya, yakni Al-Quran. Mudah-mudahan dengan yang demikian lapang hidup kami, sejahtera keluarga kami, dipermudahkan segala urusan kami ya Allah, bibarakatil Quranil Azim, dengan barakah Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada tipu daya syaitan ya Allah, dengan kekuatan Al-Quran. Justru pilih kami ya Allah untuk menjadi sahabat Al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah mengurniakan keampunan dan memberi kepada kita kekuatan untuk memberatkan amalan kita. Jangan sampai apa yang kita buat itu ringan kerana ada kezaliman, mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu kesedaran di mana tuan-tuan menyokong dan menghasilkan usaha-usaha pelbagai untuk kita sampaikan Al-Quran, kita sampaikan kesedarannya bersama. Moga-moga ini akan mencerahkan lagi masyarakat, membina budaya Quran di segenap lapangan. InsyaAllah kita bertemu pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus mengharapkan tuan-tuan bersama surah Al-A'raf terus istiqamah sampai ke syurga. My Quran Time, baca faham amal.